Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan tengok ya soalan contoh yang kita dah buat sebagai latihan lah untuk perbincangan. Okey, jadi sekarang ni kita masukkan persamaan tadi yang diberi pada kita adalah mula-mula adalah y sama dengan cos x. Okey, dekat dalam dia adalah x. Dan kita tak darjah. Okey. So ini adalah graf yang mula-mula lah yang kita dapat. Okey, tekan kat sini, saya kecilkan sikit. Ni yang kita dapat lah. Ini adalah graf yang dilukis, yang diberi kita asal yang berwarna hijau. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok ya, ini adalah merupakan titik maksimum. Okey. Ini titik maksimum dan ini adalah titik minimum. Ini titik maksimum dia balik. Okey, ini dekat 360. So dia akan bergerak daripada 1 pergi ke -1, naik balik 1. Ini adalah graf fungsi bagi cos. Okey. Dan tengok pula soalan yang diberi pada kita yang kedua adalah berkaitan dengan y. Sorry kejap. Ada y okey, sama dengan y sama dengan 1/2 tu kita tulis dia sebagai 0.5 lah. Okey, cos x. Okey, cos x. Right, so kita ambil cos x. Okey, jangan lupa letakkan sudut kat situ. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini yang warna merah ni, okey. Ya. Kenapa dia tak keluar pula? Okey, yang warna merah ni. Okey. Kalau kita tengok kat sini, ini dia punya. Okey, amplitude dia masih lagi sama. Right, amplitude dia masih lagi sama. Okey. Amplitude dia tak sama. Sorry, tersilap. Yang sama adalah tempoh. Okey, tempohnya masih lagi sama. Yang tak samanya adalah dari segi amplitude. So A tu dia semakin berkurangan. Kenapa? Dia adalah 0.5. That's why dia punya ni maksimum dia ni adalah 0.5. Ni kat sini. Ni adalah maksimum dia 0.5. Ni yang ni lah. Okey, yang ini kosong. Okey, sampai sini minimum. Minimum dia pun negatif 0.5. So di sini pergi balik maksimum dia pun adalah 0.5. Nampak tak? Dia semakin menurun sikit, tapi tempoh dia masih lagi samalah. Sebab tempoh dia masih lagi sama sebab nilai B dia adalah 1. Okey, next kita tengok pula yang kedua. Saya besarkan yang ni lah. Nampak kita punya ni kan. Okay, saya tarik sikit. Okey, besarkan sikit sampai 360. Baik, yang kedua dia bagi kita persamaan y sama dengan cos x per 2. So kita masukkan dekat sini. Y sama dengan cos x per 2. Okay. Kalau kata cos x per 2 means 0.5x lah. Sebab dekat sini tak ada kan dia punya nilai tu. Okay, 0.5. Sorry, 0.5x. Okay, dan kita masukkan darjah. Nampak tak dekat situ ni? Ini perubahannya. Okey, yang berwarna biru ni. Ni bentuk dia. Okey, kenapa apa yang kita tengok kat sini, kat depan dia A dia adalah amplitude. So amplitude dia adalah 1 kan. So 1 dia masih lagi maksimum dia 1, minimum dia 1. Tapi yang berubah dekat sini adalah berkaitan dengan B.
Okey, nilai B dia adalah 0.5. Jadi 360 bahagikan dengan 0.5, jadi kita akan dapat curve dia tu akan lalu pada 180. Nampak tak dekat sini? Yang ini. Okey, so dia masih lagi maksimum dia 1, dan dia punya tempoh dia akan bermula sampai sini, dia akan potong pada 180 sebab nilai B dia adalah 0.5. So 360 bagi dengan 0.5 dapatlah 180. So sampai sini pun sama juga. Ini adalah titik bagi amplitude dia negatif 1. So ini adalah graf cos. Jadi graf cos kita ni dia jadi macam ni lah. Bentuk dia ada 3 ya. F, H dan juga G. Nampak kalau kita tengok kat sini ni. Ini simbol yang saya buat lah. F, G, H. Okay. F adalah warna hijau, G warna merah, H adalah warna biru. So ini adalah menunjukkan perbezaan ya antara 3 graf yang kita lukis tadi lah. Yang berdasarkan yang dibagi. Okay. So kita tengok pula yang seterusnya. Saya screenshot dulu. Baik, seterusnya kita tengok pula soalan yang berkaitan dengan tangent. Tangent ni dia lain macam sikit. Okay. So kalau kita tengok soalan nombor 3 yang saya bagikan pada kamu. So saya delete dulu yang ni. Okay. So ini melibatkan nilai tangent. Right. So dekat sini kita masukkan equation dia. Okay, daripada kita Y sama dengan tangent X. Right, tangent X. So kita letak sudut. Ini bentuk dia. Okay, so bentuk dia macam ni lah. Saya naikkan sikit ke atas. Ni. Ini adalah bentuk yang warna orange ni adalah berkaitan dengan tangent X darjah. Okay. So dia akan dekat sini dia tak akan lalu dekat ni 90 ni. Okay, dia tak akan lalu. Dekat sini dia tak akan lalu, dia tak akan sentuh. So dia akan infinite sampai atas, infinity. Dia tak akan sentuh garisan 90 darjah ni. Okay. Begitu juga dengan garisan 270 pun yang kat sini. Dia tak akan lalu, dia tak akan sentuh. Okay, dia naik sampai atas. So ini adalah infinity. Okay, dan 360 darjah dekat sini lah ke bawah. Okay, yang ini tak kira lah. So kita ambil sampai 360. So dia ke bawah, ke bawah. Ke bawah pun sama juga. Dia tak akan kena pada garisan yang melibatkan 90 darjah. Dia tak akan touch. Okay, dengan 270 darjah. Dia akan lalu pada kosong, pada 180 dan 360 sahaja. So ini adalah graf tangent. Okay. Jadi soalan yang kedua, dia bagi pada kita ada melibatkan Y sama dengan tangent 2X. Okay. Saya masukkan equation dia. Y sama dengan tangent 2X. Okay. So saya letakkan sudut. Ni warna purple ni lah. Tengok yang warna purple ni. Right. So dalam tangent ni dekat depan dia adalah nilai amplitude. Okay. So kita tahu tangent tak ada amplitude. So kosong lah, tak ada apa-apa. Okay. Nilai dia untuk ni memang tak ada lah. Tak ada amplitude dia. Okay. Jadi dia tak ada minimum, tak ada maksimum. Right. That's why dia katakan tangent ni graf dia infinite lah. Baik. Kemudian kita ada nilai B. B kita adalah 2. So kita tahu bahawa untuk tangent ya 180 mesti dibagikan dengan B. So 180 bagikan dengan 2 kita dapat 90. Apa maksudnya? Maksudnya dia memotong pada paksi ataupun memotong pada nombor tu lah 90 kan. So dia akan ke sini. Nampak ni dia potong kat sini. So graf kita akan bermula dekat sini. Okay, so dia akan naik sini. Right. Dan kita dapati bahawa graf ini kalau kata dia melibatkan nilai B, dia akan semakin menguncup ke tepi. Dia akan semakin mengecil. Okay. Kalau ada nilai kat depan, okay, yang melibatkan nilai B, graf bagi tangent akan kecil. Okay, semakin mengecil. Right. So dia akan kat sini lah. Jadi dia tak akan potong pada paksi yang melibatkan nilai yang ni lah. Dia akan infinite juga sampai ke atas. So 90 ni juga pun sama, dia akan naik sampai ke atas. Okay, dia tak akan potong mana-mana nilai.
Nampak kat situ. Dia sampai situ je. Right? Dia takkan lebih daripada nilai 150. Dia akan naik daripada 100, 20. Kalau kita tengok, kita baca dia punya graf ni 100, kalau kita bagi sini dia 30, macam dalam lingkungan tu lah. Kita baca macam tu lah. Alright. So begitu juga yang ini 180 pun dia naik atas juga. Dia tak sentuh garisan yang ini. Yang sebelah sini dia tak sentuh langsung. So dia infinite naik ke atas. Sama juga ya untuk yang seterusnya. Okay. Ini kalau diberi pada kita nilai B. Okay. Nilai B dan dia tak akan sentuh pada satu nilai lah. Okay. So dia akan terus naik ke atas. Right? Okay. So tengok. Okay ya. Tengok dia naik. Infinite lah. Tapi dia tak akan sentuh garisan. Mana-mana garisan yang diberi. Tapi dia masih lagi dalam golongan, dalam kumpulan yang itulah. So dia, kalau kata 180 tu, di antara 180 dia tak akan sampai 240. Dia range dia dekat situ. Okay. Baik. So ini adalah graf bagi tangent 2x 2x darjah. Alright. So tengok pula yang seterusnya. Diberi pada kita bahawa nilai yang ketiga adalah y sama dengan tangent x tambah 2. So kat sini dia bagi x. Okay. X darjah tambah dengan 2. Macam tu. So kalau kita tengok kat sini, okay, bila dia melibatkan ada nilai C, okay, sama ada nilai C itu positif ke ataupun nilai C itu adalah nilai negatif ke, okay, dia masih lagi akan melibatkan perubahan pada nilai lah. So dekat sini amplitude tak ada, yang ada cuma kita punya nilai bagi C. Okay, so C dekat sini nilai dia adalah 2. Jadi dia akan melibatkan kedudukan translasi. Maksudnya dia akan bergerak sebanyak berapa? Sebanyak 2 ke mana? 2 ke depan daripada nilai asal lah. So kalau dekat sini kosong kan, dia akan gerak 1, 2. So starting dia dekat ni. Macam tu. So kalau yang ini starting tadi warna purple kan, yang asal dia warna orange kan. So dia akan gerak graf yang sama, tapi dia akan bergerak ke depan sebanyak 2. Okay, dia akan gerak nilai y itu sebanyak 2. So dia akan gerak dah ke pergerakan yang ke sana lah. Okay, sebanyak 2. So 1, 2. Masuk dekat sini. Nampak dah dia punya garisan tu. Okay. So seterusnya pun macam tu juga. So dia akan mengalami translasi 0, 2. Okay. So dia akan bergerak lah. Baik. Jadi ini adalah menunjukkan perubahan. Okay. Sama ada dia akan bergerak ke atas ke bawah ke. Dia depends. Okay. Dia tengoklah pada kita punya graf tu, bentuk graf tu macam mana. Right. So saya rasa tak ada masalah kot yang ini. Okay. So saya rasa sampai itu saja. Okay, inilah contoh jawapan dia. Dalam satu graf tu ada melibatkan 3 graf yang berbeza. Sebab ramai murid tanya saya macam mana nak buat kan. So inilah bentuk-bentuk dia. So apa-apa pun dia akan depends pada nilai A, nilai B dan juga nilai C. So kena ingatlah nilai C itu merupakan translasi lah. So dia akan bergerak lah. Tengok kalau kata 2 dia akan bergerak ke kanan 2. So kalau kata 1, dia akan tengoklah nilai dia macam mana, naik atas ke naik ke bawah ke. So kita akan tengok pada nilai A, B dan juga C. Okay. Right. So saya rasa itu sahaja. Okay, kalau kata sebelum tu lah, sebab kita nak tengokkan yang C ni. Sebab C ni yang complicated sikit kan. So saya buang dulu yang ini. Nampak tak perubahan dia macam mana? Daripada asal yang pergi warna orange, so dia pergi ke warna kelabu. So apa yang kita nampak dekat sini? So dia akan nampak perubahan lah dari segi dia punya graf kan. Graf dia masih lagi bentuk yang sama.
Okey, pergerakan dia akan berada ke depan sebanyak 2. So dia bergerak dari 0 pergi ke 60. Okey. So kita akan nampak dia punya perbezaan dari segi kedudukan lah. Kedudukan tu kita akan nampak. Right? So itulah cara dia untuk kita nak melukis graf. Okey, tadi kita tengok tangent X darjah tambah 2 dalam kurungan kan. Kita akan nampak pergerakan dia cuma daripada 0 pergi ke 60 kan. Yang ini kita tengok pula contoh seperti soalan latihan kita tadi. Tangent X X darjah tambah 2. Maksudnya di luar kurungan. Tengok dia punya perbezaan ni. Ini yang asal, yang warna oranye ni. Okay. So bila kita tambah 2 dekat belakang dia, dia akan jadi macam ni. Okay, ini yang kita masukkan dia tadi translasi tu. Saya tadi tersilap lah. Ini maksudnya translasi tadi 02. Maksudnya dia akan bergerak nilai Y itu akan bergerak naik ke atas. Ini akan naik 2, 1, 2. So dia akan bermula dekat sini. That's why daripada sini barulah dia pergi naik kat sini. Okay, infinite dia 60 darjah lah. So dia tak akan kena pada garisan 60 darjah. Dia akan naik sampai ke garisan ini dan tak kena pada ni lah 90 darjah. Okay, garisan 90 darjah tak kena. Okay, sama juga yang ini. Kalau kita tengok okay, sini 0, starting dia 0, dan dia akan naik 2. Tambah 2 means dia akan bergerak naik ke 2. Pergerakan translasi dia sebanyak 2, naik ke atas 2. Okey, Y dia 0, X dia 0. So X tak bergerak, cuma nilai Y saja yang bergerak. So dia akan naik atas sebanyak 2. So sama juga, dia tak akan melepasi 270. So begitu juga sampailah 360. So ini adalah bentuk graf dia. Bagi X tangent X darjah tambahkan dengan 2. Berbeza dengan tadi yang saya tunjukkan tadi, tangent X darjah dalam kurungan tambah dengan 2. Okay. So ada perbezaan lah antara dua yang itu ya. Alright. So itu saja. Sekian. Terima kasih.